mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan bahawa pada hari ini, kali pertama, julung kalinya di Parlimen, ahli-ahli Parlimen telah diberi peluang untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Terdapat 3 laporan yang telah dibentangkan. Dan laporan Ketua Audit Negara ini merupakan laporan yang melaporkan kepada Dewan Rakyat tentang apa-apa ketirisan atau kekurangan yang patut diperbaiki supaya ketirisan, kekurangan ini dapat diperbaiki pada masa akan datang. Pada kali pertama kita lihat laporan Ketua Audit Negara ini sedang dibahaskan di Dewan dan terdapat bantahan daripada pihak pembangkang kononnya bahawa pembentangan dan perbahasan laporan Ketua Audit Negara ini adalah sesuatu yang tidak teratur dan di luar konvensyen. Bagi pihak kami, kita menerima saranan yang dibuat oleh Tuan Speaker, iaitu walaupun ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan, ia tidak menyalahi undang-undang, malahan semasa pembentangan laporan ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah pun menjelaskan bahawa ia adalah sesuatu yang diwajibkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan saya sungguh hampa apabila pihak pembangkang tidak ada di Dewan pada hari ini untuk bersama-sama kita membahaskan apakah kekurangan-kekurangan yang telah dilaporkan oleh Ketua Audit Negara dan bagaimanakah kita seboleh sepakat untuk memastikan bahawa perkara-perkara ini tidak berlaku. Pada khidmat saya menjangkakan bahawa sebabnya kenapa pihak pembangkang tidak mahu turut serta dalam perbahasan ini adalah kerana risau tentang perkara-perkara yang bakal dibocorkan atau didedahkan dalam perbahasan ini. Dan saya percaya bahawa itu adalah sebabnya kenapa pihak pembangkang tidak mahu turut serta dan cuba berdolak dalih dan memberi macam-macam alasan untuk mengelakkan perbahasan ini. Dan saya terkejut tadi apabila Yang Berhormat daripada Arau menyatakan bahawa laporan Ketua Audit Negara ini hanya merangkumi laporan tentang Putrajaya. Jadi saya pun periksa kembali, mungkin saya tersilap baca laporan Ketua Audit Negara. Memang terdapat 3 naskah laporan Ketua Audit Negara dan ianya merangkumi laporan tentang pelbagai perkara. Dan salah satunya adalah berkenaan dengan perolehan yang dibuat oleh kerajaan ketika darurat, terutamanya mengenai bekalan yang dibeli oleh Kementerian Kesihatan bagi tujuan membekalkan vaksin, membekalkan ventilator dan pelbagai lagi perkara melibatkan Kementerian Kesihatan. So, banyak ketirisan yang telah dilaporkan. Saya akan membahaskan perkara ini kemudian di Dewan nanti. Tetapi saya sungguh duka cita bahawa pihak pembangkang tidak memainkan peranan seperti yang telah dinyatakan oleh pihak Hulu Langat, YB Hulu Langat tadi, untuk turut serta membahaskan pembentangan laporan Ketua Audit Negara. So saya percayalah perkara-perkara utama penting akan dibongkarkan dan saya gunakan istilah dibocorkan, memang telah pun dibocorkan, akan dibongkarkan dan kita akan juga melihat bahawa laporan Ketua Audit Negara ini telah sarankan beberapa langkah-langkah diambil bagi tujuan kita mengekang dan memastikan bahawa ketirisan ini tidak berlaku pada masa akan datang. So bagi pihak saya duka cita ada ramai daripada ahli-ahli Parlimen pembangkang yang berlegar di luar, di lobi dan sebagainya, tapi tidak mahu masuk ke Dewan untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli media yang hadir. Beberapa perkara kita kena faham apa yang dibangkitkan pada hari ini. Yang menjadi perbahasan kita pada hari ini adalah 3 laporan Ketua Audit Negara siri 2 dan juga yang kesemuanya adalah pada tahun 2021 yang akan dibahaskan. Pihak pembangkang mengatakan bahawa tak perlu bahas ataupun ini adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan iaitu seperti disebut oleh YB Kota Baru, dia kata bahawa ini adalah bertentangan dengan 107 atau peruntukan artikel 107. Kalau kita baca 107 tu, apa yang dinyatakan dalam 107 adalah
Ketua Audit Negara hendaklah mengemukakan laporan-laporannya kepada Yang di-Pertuan Agong yang hendaklah menyebabkan laporan-laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Itu apa yang dikatakan. Maknanya kalau kita ikut peruntukan dalam perlembagaan itu, apa yang perlu dibuat adalah hanya perlu dibentangkan sahaja. Memang tidak ada keperluan untuk bahas. Tetapi yang penting di sini adalah, walaupun tidak dinyatakan bahawa ada keperluan untuk bahas, dan sebelum-sebelum ni pun memang tidak dibahas, tetapi kalaulah kata kerajaan membuat keputusan untuk benarkan supaya ini dibahas, ianya tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam perlembagaan. Perlembagaan tak kata tak boleh bahas. Perlembagaan kata cuma perlu dibentangkan sahaja. Jadi kalau kita, kerajaan ini nak mengambil satu langkah yang lebih, iaitu untuk membahaskannya, sepatutnya pihak pembangkang menyokong perkara ini dan bukannya membuat apa yang seperti yang mereka lakukan pada hari ini, iaitu seperti memboikot atau tidak hadir dalam Dewan. Satu lagi perkara yang juga telah disebut adalah dalam usul ini dia kata tak ada pun dikatakan dalam usul ni bahawa ianya patut dibahaskan. Tetapi mereka lupa atau mereka sengaja lupa bahawa dalam usul untuk menyokong titah yang di-Pertuan Agong juga tidak ada dinyatakan di situ bahawa ia perlu dibahaskan. Tetapi kita bahas. Dan sememangnya usul titah diraja itu disokong oleh semua ahli parlimen. Tak ada yang tak sokong. Tapi kita bahas juga. Jadi ini semua pada saya amat menduka citakan. Mereka mengambil sedikit daripada Perlembagaan Persekutuan, mereka pusingkan, mereka twist untuk konten dalam TikTok. Mereka tak nak berada dalam Dewan, tetapi hanya menggunakan forum ini untuk membuat satu persepsi yang negatif, hanya untuk social media mereka. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa amat tidak bertanggungjawab oleh pihak pembangkang. Dan ialah saya pun ahli parlimen yang baru, tetapi kita tahu sebelum ni memang pihak pembangkang dah lama mengesyorkan supaya laporan ini dibahaskan. Kita dah tengok. Tapi bila masa satu peristiwa yang bersejarah yang mana kerajaan benarkan perkara ini dibahaskan, apa yang kita nampak adalah pihak pembangkang yang sepatutnya menjadi pembangkang yang bertanggungjawab tidak pula menyahut keterbukaan kerajaan ini. Jadi itu saja daripada saya. Ada siapa lagi? Ya. Cuma saya nak sampaikan beginilah. Sekarang ni kerajaan yang ada pada hari ini ni kerajaan perpaduan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Ikut suka kami. Sekarang ni kami nak supaya laporan daripada Ketua Audit Negara ini dibahas. Kami jadi kerajaan sekarang, jadi kami nak supaya laporan daripada Jabatan Ketua Audit Negara ini dibahas. Jadi kena bahaslah. Jadi kalau pembangkang yang ada ni, dia rasa takut. Dulu dia kata, dia parti yang bersih dan stabil. Best. Bersih dan stabil. Bersih ni maksudnya, tak menkedara, tak rasuah, tak curi duit rakyat dan sebagainya. Hari ini kita nak dedahkan kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Kita nak tengok siapa yang bersih, siapa yang kotor. Sebab itu saya sebutkan tadi. Pepatah orang tua-tua ada menyatakan, kan, berani buat, berani tanggung. Sebab itu ini kerajaan perpaduan, kerajaan mandadi, kerajaan rahmah. Kita tidak boleh berkompromi dengan amalan-amalan tidak sehat, amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan rasuah, amalan-amalan sakau duit rakyat dalam negara kita. Inilah standard pembangkang yang ada dalam negara kita. Memang tak ada standard. Saya hanya nak sambung sedikit. Pertama, betul Habib Hulang kata, sebagai kerajaan kita ada hak untuk letakkan usul kita sebagai official government business. Dan kedua, saya ingin sebut apa yang dicuba dipusing oleh pembangkang tu. Saya nak nyatakan di sini tidak ada mana-mana peruntukan baik di perlembagaan ataupun di standing order yang mengatakan laporan audit tidak boleh dibentang dan dibahaskan. It's silent. So bila silent, maknanya dia tidak dihalang oleh mana-mana pihak. Maknanya kalaulah kita nak reform parlimen, kita nak go one step further, kita nak bentang benda-benda ni, mengapa mereka tak meraihkan? Itu satu benda yang baik. Saya pun walaupun ahli parlimen penggal pertama, tapi saya jadi pembangkang di ADUN. Kalau pembangkang, kalau ada peluang untuk bahas, mesti angkat tangan. Kan? Itu ada peluang untuk kita bawakan isu-isu rakyat. Apalagi dalam isu ketua laporan audit hari ini, di mana banyak isu rakyat disentuh, khasnya pada zaman masa darurat. Saya baru habis bahas. Saya telah bongkarkan isu-isu yang Jelutong juga bawa. Isu ventilator. 14 juta. Hampir 93 ventilator yang dibeli tu masa darurat.
kita letak di hospital saja. Tak boleh guna. Tak boleh guna. Yang lebih sedih, tak boleh kembalikan sebab penggilang dengan kerajaan tak ada kontrak. Tak sign apa-apa perjanjian masa zaman darurat. Ini baru saya rasa ada tip of the iceberg. Banyak kes lagi yang kita nak bongkarkan. Nah, inilah rakyat nak accountability. Dan saya rasa itulah kenapa pihak pembangkang dia tak berani. Malah dia sedia untuk terima tanpa pembahasan. Itu yang pelik. Sebab dia tak mau benda ni dibongkarkan di live di TV di Parlimen. So saya harap rakyat Malaysia kena cerdik sedikitlah. Jangan masuk perangkap Perikatan Nasional. Seharusnya kita nak reform Parlimen. Benda ni boleh dibentang dan akan dibentang dan tengah dibuat juga. Sekian, terima kasih. Saya cuma nak tambah sikit. Jangan terpedaya dengan helah yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Tadi mereka cuba memperlekehkan dengan mengatakan bahawa laporan audit negara ini hanyalah berkenaan dengan Putrajaya sahaja. Dan ada yang bangun untuk cuba mengatakan bahawa seolah-olah kami tidak membaca. Hakikatnya adalah 3 naskah. Salah satu daripadanya adalah berkenaan dengan Putrajaya. Satu lagi adalah agensi dan syarikat kerajaan. Ketiga ini adalah berkenaan dengan pemerolehan. Termasuklah pemerolehan semasa darurat, pemerolehan oleh pihak Jabatan Kementerian Kesihatan untuk kita melawan COVID. So tolonglah, nasihat saya kepada pihak pembangkang, sebelum datang ke Parlimen ini, do your homework. Baca dulu.